يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pujian dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan dan rahmat Allah. Kita masih hidup bernyawa sihat. Jadi apa khabar tuan-tuan sekalian? 3-4 bulan dah kita tak berkuliah, dan kuliah insya-Allah masuk insya-Allah noh. Setengah jam lebih-lebih kita kena berhenti. Dan saya pun baru mulalah beberapa kuliah, tak pernah. Bila mula nak cakap balik ini tuan-tuan, dia jadi bengong sikit. Lidah lah bengong, otak apa. Duk biasa sedap, selesa malam-malam. Ini berkuih mula pelan-pelan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ada benda yang perlu saya bercakap dan saya perjelaskan. Bahasa lah orang kata buat pencerahan. Jadi tajuk yang saya duk bercakap sehari dua ni iaitu berkenaan dengan PKP, ataupun dalam bahasa orang putih disebut MCO, Movement Control Order, kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan, yang satu istilah baru disebut benda-benda semua yang kita hadapi sekarang ni ialah the new norm, norma baru. Ada orang sebut normal baru. Benda yang sangat pelik. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kita nak melihat dari sudut pandangan agama. Apa kata ulama pernah berlaku atau tidak dalam sejarah perkara ni? Maka saya merujuk ceramah yang telah disampaikan oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, seorang ulama besar di Mesir, di awal-awal, bukan di awal sangatlah, di pertengahan pandemik COVID-19 ni. Jadi saya nak berdasarkan kepada itu supaya semua kita faham. Sebab isu banyak timbul lah. Ini saya nak sebut dulu isu bagi tuan-tuan nampak. Kalau orang buat kajian dia panggil problem statement. Pasal apa saya kena cakap benda ni? Ini masalah dia. Begini masalahnya. Bila kita dah 2 bulan lebih dah, supermarket buka, kedai buka, buka, masjid tak buka lagi. Saya duk ingat lagi masjid dia lewat sikit. Timbul isu. Bukan kata orang lain, semua kita sama. Siapa masjid lewat buka? Kita tengok dari sudut hukum. Dan juga tindakan sebahagian kita betul atau tidak mengikut sunnah. Itu hak besar lah satu. Nombor 2 tuan-tuan sekalian, ini isu lah. Ada orang tanya saya, isteri saya, dia balik Mahabak. Dia kata kawan dia tanya, bukan tanya lah, macam kita duduk semayang ni tuan-tuan, jarak ni, ada orang kata, boleh pahala ke semayang lagu tu? Tu isu tu. Boleh pahala tak? Sebab dulu semayang kena rapat. An sawu sufufakum wasaddul furaj, betulkan saf, saddul furaj, penuhkan celah-celah lubang-lubang. Tetala duk jarang. Lagu mana ni hukum? Ini saya nak sebut dulu, nak jawab dulu hukum dah ni. Baik, hak pertama tadi tentang masjid dibuka paling lewat. Sepatutnya lagi lewat, tapi kira awal. Tapi di peringkat awal orang kacau dah. Biasalah benda ni, kita rasa pelik. Sebenarnya tuan-tuan, kata Dr. Syekh Ali Jum'ah, isu ni pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu dia jadi khalifah. Nanti saya akan ceritakan kemudian. Nak sebut dulu isu semayang masjid buka lewat ni pasal apa? Saya pun tertanya-tanya juga macamlah tuan-tuan.
Akhirnya saya tanya salah seorang sahabat saya lah. Dia ni ahli parlimen tu. Tuan-tuan kenal lah Ustaz Sobrihi. Kawan baik lah. Dia orang yang dekat dengan kerajaan. Saya tanya dia, dan dia pun beritahu, dia pun begitu lah bila dimaklumkan oleh Kementerian Kesihatan, tuan-tuan. Pasal apa masjid ni sangat berhati-hati untuk dibuka. Tadi tu imam pun peringat lagi. Lah ni orang tak faham tentang hukum ikut SOP. Ni saya nak terang malam ni. Jadi antara sebab kita sampai 31 Ogos tu, tuan-tuan, itu yang setakat yang ditetapkan, barangkali boleh lajak lagi PKP ni. Mengikut hukum, mengikut Kementerian Kesihatan KKM. Kenapa masjid dan surau antara yang lewat diarah buka, dibenarkan buka? Puncanya, tuan-tuan, sebab itulah di peringkat awal tuan-tuan dengar kluster yang paling banyak dites, swab test, ialah kluster tabligh. Sebab bila kita sujud, duduk rapat-rapat, tempat sujud itu menjadi tempat spread, dia membiakkan virus. Itu punca dia, dan sangat cepat, sangat laju. Itu satu punca. Sebab tu sekarang pun sembahyang, jangan tuan-tuan pandang rendah kita duduk jarang-jarang ni. Hak kedua saya nak jawab, hak kawan isteri balik mai tanya, ni sembahyang jarang-jarang ni boleh pahala ke? Saya tanya dia orang perempuan saya balik, mama jawab apa? Orang perempuan tak jawab apa, balik senyap mai tanya kita. Saya kata, mama patut jawab aku ni. Kan? Patut jawab aku ni. Jangankan kata sembahyang jarang boleh pahala, tak boleh pahala. Kalau sembahyang duduk dekat-dekat tu pun, silat-silat hak duduk dekat-dekat tu pun haram hukum dia dalam keadaan sekarang. Tu jawapan dia. Duduk dekat-dekat lah ni, silat-silat jadi hukum haram, tak boleh. Dan pelik, virus ni kata ahli-ahli sains antara virus yang sangat aktif dan paling kuat tersebar. Saya nak cerita sejarah kat tuan-tuan. Pernah berlaku tak? Tuan-tuan tahu tak PKP pertama siapa buat dalam Islam ni, kita nak cerita. Ini di antara justifikasi sebab-sebab kenapa tuan-tuan kena faham. Baik, saya nak memulakannya. Jadi mukadimah lah. Dengan membaca beberapa ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Hadid ayat ke-22. Tuan-tuan tengok. Hadap berlaku kat kita ni, Allah Ta'ala kata apa? Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ada dua tiga ayat Quran ni, tuan-tuan perhati dengan elok. Semua ada dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat ke-22. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tak ada benda yang mengenai manusia. Satu musibah, satu bala, satu penyakit, satu wabak, satu virus di atas muka bumi ni, fil ardi wala fi anfusikum, dan tidak ada yang kena kepada diri kamu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz. Ni COVID-19 ni Allah Ta'ala tulis dah Lauh Mahfuz tu. Bila Allah Ta'ala tulis ni, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Ta'ala cipta seluruh sekalian makhluk, tak ada siapa lagi. Bumi tak ada, gunung ganang, langit tak ada, malaikat tak ada, hanya Allah Ta'ala. Min qabli an nabra'aha, ada siap semua dah. Nampak? Dan susah, dunia menjadi susah, tuan-tuan, benar ni. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah Ta'ala mudah saja, Tuhan boleh buat. Dia mengubah keadaan dunia. Baik, itu satu ayat Quran. Tuan-tuan renung ayat Quran hak kedua hak saya nak baca yang agak berkaitan. Yang kedua saya petik dalam surah Ali Imran ayat 186. Tuan-tuan cuba perhati tengok, dalam dunia ni
Siapa paling ramai kena? Semua orang kena. Orang Islam kena, orang Kristian kena, orang Yahudi. Antara orang Islam, orang Kristian, Yahudi, musyrikin, siapa paling banyak kena? Allah ba'dah dalam Quran, tuan-tuan. Tadi saya dengar berita Amerika, jumlah jangkitan berapa juta? 2 juta kah? Seluruh dunia 11 juta. Dia saja 2 juta meninggal dunia. Jumlahnya lebih ramai daripada yang terbunuh tentera dia dalam perang dunia pertama, dunia kedua. 150,000 orang. Banyak tak? Banyak. Ada dalam Quran isu ni? Ada dah. Lama dah Allah Ta'ala bang. Dalam surah Ali Imran ayat 186, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum, selagi akan diuji pada harta kamu. Allah Ta'ala uji ni tentang harta kita. Banyak syarikat golong tikar, duit kita kan. Allah uji ni maksudnya, biasa Allah uji musibah biasanya duit kurang. Tapi jangan lupa, duit banyak pun Allah uji. Tuan-tuan tengok keadaan kita di Malaysia lagu mana. Saya tengok banyak rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak rahmat Allah Ta'ala. Itu pun ujian. Tapi pada dasarnya orang kehilangan duit, kekurangan duit pada dasarnya. Baik, Allah Ba'ala dia akan uji. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ujian ini, tuan-tuan, dalam hadis-hadis disebut, lah bahasa kita sebut virus. Dalam itu ambil daripada bahasa Inggeris, bahasa orang putih lah, virus. Orang putih sebut virus, kita sebut virus juga. Dalam Islam, dalam hadis disebut dengan macam-macam istilah. Antaranya kalau tuan-tuan dengar at-ta'un. Kita duk ingat penyakit ta'un ya. Ta'un ni makna wabak, penyakit, virus. Kata plural dia tawa'in. Kadang-kadang disebut dalam hadis dengan al-awbi'ah. Awbi'ah dia punya single dia, mufrad dia, wabak. Wabak kita pun sebut wabak. Dalam bahasa Arab, kata pluralnya disebut awbi'ah, wabak. Kan? Kemudian disebut apa lagi? Timbul istilah antaranya pandemik, endemik, epidemik, pandemik. Tuan-tuan nak beza tiga ni pun celaru dah. Apa dia endemik? Endemik jadi satu daerah dia panggil endemik. Tersebar satu negeri ataupun satu negara dia panggil epidemik. Besar sikit. Tapi kalau satu dunia dia tak guna dah tu. Endemik ke epidemik ke dia panggil pandemik. Tu tuan-tuan duk dengar bunyi pandemik tu artinya penyakit wabak yang meliputi seluruh dunia tak kecuali. Mula-mula pangkat awal orang nak tengok Palestin tak kena, Palestin kena semua. Baik, kemudian Allah sebut dalam ayat yang sama sambungannya. Ni tuan-tuan dengar elok. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan kamu akan mendengar di kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab. Siapa golongan Alkitab? Ahlul Kitab, Yahudi, Nasrani, wa minal ladzina asyraku, dan di kalangan orang-orang musyrikun. Orang musyrikun ialah orang yang menyembah berhala. Apa yang hampa akan dengar? Adzan katsira, akan ditimpa wabak bala ni, depa lagi kena banyak. Quran sebut dah. Betul tuan-tuan tengok di Eropah, di Britain berapa, UK, kemudian di Itali. Mula-mula Itali boleh teruk kan. Kemudian kalau ikut susunan ayat Quran, Allah letak golongan Ahlul Kitab paling banyak kena. Ikut urutan yang kedua, wa minal ladzina asyraku. Mula-mula negara Cina hak muncul asal tu. Tata dia duduk tak kedua. Adzan katsira, paling banyak ditimpa penyakit, kesusahan, kesan daripada penyakit ni. Lepas tu hak bahagian kita ni Allah Ta'ala kata apa? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Jika hampa sabar
dan hampa bertakwa. So dalam penyakit ni tuan-tuan, wabak COVID-19 ni, kena bertakwa, kena sabar, kena takwa. Memang peringkat awal saya pun 2 minggu pertama okey kan, PKP. Masuk minggu kedua dia mula naik lain macam. Minggu ketiga, minggu empat dia bengong, tak tahu orang ni. Masuk bulan kedua dia tenang balik, bulan ketiga dia syok dah. Lepas tu nak habis dah PKP, ihlah pasal tak kena pergi kerja. Allahu akbar, dan nikmat tu nak abang. Itulah dia lumrah manusia. Baik. Tuan-tuan sekalian, tadi saya sebut Dr. Syekh Ali Jumaah, dia ada menyebut dalam satu ucapan dia berkenaan dengan pandemik ni, berkenaan pandemik ni dari sudut sejarah. Jadi isunya sama. Dia kata kenapa orang persoal, orang pertikaikan di awal-awal PKP ni, kenapa masjid tak boleh pergi? Alangkah baiknya kita datang ke masjid beramai-ramai, kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Ali Jumaah, orang yang berkata begitu sebenarnya ia ialah satu kejahilan yang sangat nyata dan menyanggahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis hak sunnahnya lagu mana? Kata Syekh Ali Jumaah, telah pun disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, kitab hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyebut sejarah tentang wabak penyakit ni. Ini pernah berlaku bila zaman Sayyidina Umar bin Khattab tahun ke-18 Hijriah. Iaitu kalau ikut urutan tahun tuan-tuan, tahun itu ketika Umar jadi khalifah, pusat pemerintahan Umar di Madinah. So ketika dia jadi khalifah, banyak wilayah Islam, antaranya Syam. Sekarang disebut Syria. So di Syam ni tuan-tuan, ada satu daerah nama dia Amwas. Tuan-tuan buka lah dalam kitab tu, dia ada cerita. Dia panggil Ta'un Amwas, Ain Mim Waw Sin, Amwas. Bila berlaku? Yang tu tahun 640 Masihi. Kalau Hijriah tahun 18. Tapi sebelum tu tuan-tuan, berlaku dah wabak ni yang dicatatlah, iaitu tahun 541 Masihi. Maknanya sebelum tahun 640 zaman Sayyidina Umar ni dah berlaku dah. Dinamakan virus Justinian. Virus Justinian ni nama seorang raja, saya tak pasti di mana, tapi nama dia virus Justinian. Pernah berlaku di Mesir, masuk ke Iskandariah sampai ke ni. Di Mesir macam mana boleh timbul? Kapal daripada China singgah di India, kata silap. Singgah di mana tu? Satu tempat di India. Singgah, bila singgah, 3 ekor tikus yang naik atas kapal. Singgah pula di relay di Mesir lah, di mana habis tersebar. Tapi ketika itu belum dilakukan PKP. Tidak ada perintah kawalan pergerakan, tak ada. Sehinggalah yang berlaku zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dinamakan Ta'un Amwas ni tuan-tuan. Tahun 640 Masihi, 18 Hijriah. Maknanya lebih kurang lepas 8 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Kan Nabi Muhammad daripada Mekah pergi ke Madinah. Daripada situ dikira tahun Hijrah. Nabi duduk 10 tahun di Mekah, di Madinah. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Lebih kurang 2 tahun. Masuk tahun ke-18 Hijriah, lebih kurang dalam 6 tahun Sayyidina Umar jadi khalifah. Berlakulah wabak ni. Maka waktu itu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar baca satu hadis Nabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia baca satu hadis, Nabi bersabda, man kana bi ardin halla bihal bala wat ta'un fa innahu la yakhruju minha wa idza sami'a biha fala ya'tiha. Nabi habaq. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, siapa yang berada di satu tempat, di satu daerah, kawasan negara negeri yang turun kepadanya bala, halla bihal bala wa ta'un, penyakit ta'un ataupun virus, fa innahu la yakhruju minha, orang yang duduk dalam negeri itu jangan keluar.
Itu kaedah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Wa idza sami'a biha fala ya'tiha. Kalau kita ni dengar di negeri tu, kat daerah tu, kawasan tu ada penyakit bala, kita jangan duk kata duk pi. Itu hak Nabi sebut. Dan ada riwayat, tuan-tuan, saya cari tengok, saya dengar apa nama Dr. Syekh Ali Jumaah ni sebut, pernah berlaku di zaman Rasulullah bila timbul wabak ni, Nabi pernah arahkan Sayyidina Bilal. Nabi kata, Bilal, tang hayya 'ala salah tu jangan duk panggil dah. Nabi suruh ubah. Nabi kata, sallu fi buyutikum, atau dalam satu riwayat, ala sallu fi rihalikum. Itu sunnah. Jadi hak sunnah ni apa dia? Waktu penyakit ni, stay at home, duduk di rumah berdoa. Itulah dia sunnah. Negara rakyat sikit macam kita boleh jaga. Tuan-tuan tengok di Indonesia ataupun di Mesir, rakyat 100 juta, tak sadut kawai apa. Kan kita dengar peringkat awal di Indon ni ada satu kematian. Orang kampung, pemerintah tak bagilah duk pi ambil mayat duk balik. Satgi dia tersebar. Orang kampung pi nak ambil juga, waris pi nak ambil, turun sekampung. Balik kami nak urus juga. Kena sekampung. Itu tak boleh, tak, itu kena faham. Baik itu yang sunnah, tuan-tuan, yang kita duk buat lah ni. Saya ini kita Jumaat ke berapa? Ketiga nak masuk keempat. Tuan-tuan masih ingat Jumaat pertama bila dibenarkan di Kedah 60 orang, betul tak? 60. Hak tu nak test je minggu pertama tu, nak tengok SOP yang baik ikut tak. Saya pun masjid saya pun samalah, Masjid Al-Barakah, saya pun pi lah. Bila pi, saya duduk keluar, kita pun AJK. Macam biasalah SOP, duduk tembak perang tu dia nama apa semua. AJK 2-3 orang itu dibisik kat saya, Ustaz, kan disyaratkan hanya anak Qaryah. Tengok-tengok ada 2 orang anak Qaryah luar. Depa nak kata segan, nampak haji ni semangat dah, mai pakai jubah serban mandi elok wangi lah ni, takkan nak ambat balik. Depa tak tahu Masjid Surau ni ada, saya pergi di Kepala Batas AJK pening kepala, tak berhenti masjid pula. Masjid kat tepi jalan ni, sat hak mai pula. Kalau masjid hak gelema-gelema sikit, dia bukan mai koman-koman, ketua-ketua polis tu, orang pejabat agama tu, orang semua nak pastikan SOP. Jadi bila JK kata aku tu, saya duk perasan lah. Saya tengok haji ni bukan kata ni, haji ni kenal saya, dia pun duk follow juga kuliah saya. Saya nak habaq tak habaq, lalas saya kata, Assalamualaikum tuan-tuan, mayang Jumaat hari ni untuk anak Qaryah saja, bukan anak Qaryah, minta maaf. Saya kata lagu tu. Haji ni dengar-dengar tu, kalau gitu tak apa Ustaz, no, saya balik. Nada tu lain dah. Tak apa Ustaz, saya balik. Nada tu nada lain lah. Tak apalah, pergi pam sampai dekat kereta dia, ingat kuat nak masuk terus, rupanya dan beralih dia buah ayat terus. Dia kata, Ustaz jawab di depan Allah, saya tak boleh main Jumaat hari ni. Allahu Akbar, saya pun terkejut. Tapi saya duk katalah hati, masalahnya bukan aku nak jawab, masalahnya menyanggahi hukum ulil amri, wajib turut tuan-tuan, yang mengatakan sembahyang Jumaat ini untuk anak Qaryah. Saya kata yang kena balik gugur fardu Jumaat. Mufti dah keluar fatwa. Tapi biasa saya pun tak rasa marah dia. Kan, orang dah rindu masjid ni. Cuma saya fikir esok kamu tu nak jawab apa di depan Allah. Jadi tuan-tuan, itulah abang hampir tahu tu. Biasalah benda ni, new norm. Ni sikit hari sekolah anak mula tak tahulah nak jaga budak lagu mana. Jenah kepung. Dia punya curve dia tu dah menurun. Tapi Perdana Menteri duk pesan, Perdana Menteri duk pesan, jangan kita ambil mudah benda ni. Dia kalau dia main gelombang kedua, tuan-tuan lingkup. Sebab itu tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Kalau tuan-tuan track baliklah, kita ni minta maaf cakap lah, dalam negara kita sebelum COVID-19 ni, politik kita huru-hara, penin. Tapi saya yakin berkat ramai orang soleh berdoa kepada Allah, sejurus sebelum berlaku PKP COVID ni, bertukar kerajaan. Tukar tenang elok. Tuan-tuan bayangkan kalau dalam keadaan duk kelang kabut nah, agak-agak jadi lagu mana lah.
duk kena ikat perut, kena berjimat. Saya kawan-kawan di Indonesia ni ramai pakai duk hantar WhatsApp, duk telefon. Gimana Pak? Pasal apa? Dia dek tengok negeri kita ni makmur sungguh. Orang banyak bersedekah, kemudian bantuan. Orang ada duit lah ni, saya duk tengok. Kok pekan 3 batu petang tahun Sembang 3 tu tuan, ya Allah. Jadi bantuan. Tu tak kira hak geng-geng kerja-kerjaan macam saya ni, moratorium lah, duit bertimbun. Rahmat. Di Indonesia, Pak, kami enggak makannya, enggak ada berasnya Pak, enggak ada bantuannya. Kerja dah tak ada, bantuan tak turun mai. Tapi suruh duduk dalam rumah. Tu orang Mesir. Anak saya baru balik kebetulan hujung bulan 4. Kena kurung lah 2 minggu. Dia kata, Mesir pun sama. Dia kata apa? Orang Mesir ni, hang PKP, tak PKP, orang Mesir kata apa? Kami ni lama dah mati. Dia payah nak kawal. Kita Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, kita syukur kepada Allah. Rupanya sistem yang kita buat ini ialah terbaik di dunia. Saya berani jamin terbaik. Dia punya step by step dia. Kepatuhan kita kena ada. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu ialah PKP Ta'un Amwas tahun 640 Masihi. Apa tindakan Sayyidina Umar bila berlaku di Syria, di Syam, di Amwas? Kata Sayyidina Umar, hak duk dalam negeri itu jangan keluar, hampa hak duk luar jangan duk pergi atas masuk. Kata ahli sejarah, kata ulama, itulah dia PKP pertama dalam dunia. Sayyidina Umar yang buat. Dan setelah itu banyak wabak berlaku, tak ada PKP, tak ada MCO, Movement Control Order, tak ada. Ulama kata sehingga yang berlaku di China hak baru ni, China tu di wilayah Hubei, pasar Wuhan, kita tuan-tuan pernah dengar kan seumur hidup ada kawalan pergerakan? Saya rasa tak pernah ada. Dan itu meniru gaya dan style yang pernah Sayyidina Umar buat di zaman moden. Sebab apa? Kalau kita senaraikan di celah-celah tu tuan-tuan, banyak. Ini saya nak sebut. Ada berlaku satu wabak dinamakan dalam bahasa Arab tahun 1331 sampai 1351 Hijriah. Nama dia wabak Ta'un Mautul Aswad, kematian hitam, Black Death. Yang ni juga asal dia daripada China, masuk ke India, mai ke Asia Tengah, masuk ke Eropah Selatan, yang dijangkiti puluhan juta, termasuk kematian. Zaman itu bukan zaman moden, tak ada lagi cara nak jaga. Kita zaman moden ni dia ada banyak cara jaga. Jangkitan 11 juta. Itu zaman itu puluhan juta. Sehingga kan diriwayatkan negara Spanyol dan Belanda ni dia stop dia punya perkapalan dia tak bagi kapal masuk, dia stop lah. Ada zaman tu tak ada PKP. Kemudian berlaku di London, the Great London Virus tahun bila ni 1665. Dalam bahasa Arab disebut Ta'un London Azim. Di Eropah, itu di Eropah. Dia main daripada Belanda tahun 1664, tersebar sampai ke London juga melalui perkapalan. Kemudian tahun 1796 virus ataupun Ta'un Juduri. Ini berlaku di Somalia. Lepas tu tuan-tuan pernah dengar zaman moden ni orang sebut kolera kan. Kemudian tahun 1918 influenza Asbania, Spanyol influenza. Katanya 50 juta orang mati. Kemudian mai zaman moden lagi ni tahun 2009, itulah timbul yang kita dengar SARS. Ada kerajaan buat PKP? Tak ada. Kemudian tahun 2013 ke 14 MERS, Middle East Respiratory Syndrome, ada buat PKP? Tak ada. Sehingga wabak COVID-19 ni tuan-tuan barulah, bukan kata di China ya, seluruh dunia PKP. Meniru gaya dan style apa yang telah Sayyidina Umar buat berdasarkan hadis Rasulullah, yang mana hadis Rasulullah sudah tentu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia tuan-tuan keadaan dia. Jadi tidak timbul isu
Apa yang kita buat ini, tuan-tuan jangan rasa susah, jangan rasa sukar, sebab Allah Ta'ala dah kata dah, wa in tasbiru, kalau hampa sabar, wa tattaqu, dalam sabar tu ada taqwa. Rupanya jalan untuk Allah Ta'ala buka kepada kita untuk meningkatkan rasa taqwa. Mai kok mana taqwa? Benda yang kita tidak pernah terbayang. Tuan-tuan tengok, bila mai tak boleh pergi masjid, mai bulan Ramadan, hak tak pernah jadi imam tarawih, jadi sembahyang jemaah penuh di rumah. Alam semesta ni bersih, sungai bersih, kemudian udara bersih, tak ada kapal belayar, kemudian tak ada kapal terbang, kenderaan kurang, bersih sungguh. Ketika itu kalau andainya boleh diukurlah tahap oksigen, saya rasa oksigen paling tinggi, bersih, hikmah dia banyak. Hikmah dia banyak. Banyak orang muhasabah diri. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Benar ini kata Allah Ta'ala ialah min azmil umur. Benar-benar apa? Benar-benar ujian berat dalam hidup. So kita kena hadapi. Banyak hikmah nah? Banyak. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, kok mana pun Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, semua yang berlaku ialah antara puncanya ialah manusia. Antara puncanya ialah manusia. Dan tuan-tuan, di samping-samping tu saya nak peringat juga benda yang pernah kita sebut beberapa ketika dulu ni, sebagai muhasabah peringatan. Saya baca soal tadi, kita ingat ketika tak mana, bahwasanya secara purata memang seperti mana diramalkan oleh NASA. NASA tu dia hak Amerika punya. Tapi kita berpegang dengan hadis Nabi, Al-Quran semua ni, kita tally, campur, compare dua tu, nampak lah. Dan NASA telah pun mencerap. Ini bukan jangka lagi dah. Dia dah cerap dan dia mengatakan bahawasanya belum pernah berlaku dunia sepanas ini. Tapi secara purata. Maksudnya suhu dia naik 1.5% jangan kita ukur tangan kita. Kalau ukur kita rasa tadi bulan hujan ada. Ini dunia keseluruhannya. Dan mengikut Jabatan Meteorologi, start sekarang ni bulan 7, 8, 9, 10 tuan-tuan. Jadi spare lah, hadapi elok-elok dengan penuh ketakwaan. Wa in tasbiru wa tattaqu, dijangka akan kemarau teruk. Ni ke depan kita ni. Cuma sehari dua dia nak duk hujan tuan-tuan, sehari dua tiga hari ni duk hujan. Pasal apa? Pasal dia kena dengan 13, 14, 15. Saya pernah sebut dah, hurai dah dulu. 13, 14, 15 ni dalam Islam dinamakan hari putih. Hari putih ni sunat puasa. Dari sudut ilmu sains, bulan lebih hampir, orang tuan panggil ayak pasang lah. So bila ayak pasang, ayak laut naik lebih, ayak hujan pun turun. Sebab itu 3 hari ni biasa, tiap bulan lagu tu sejuk. Habis ni jaga tuan-tuan. Jadi dia akan panas yang agak teruk. So segalanya yang berlaku ni, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang kena kamu benda kebaikan, itu Allah Ta'ala bagi. So benda baik dinisbah kepada Allah, walhal baik dan buruk daripada Allah. Tapi wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, Allah peringat kita. Tapi kalau benda yang kena buruk ke hampa, tu diri hampa. Turun bala, turun musibah, maksiat banyak, dosa banyak. Tuan-tuan, 3 bulan tu maksiat tak ada, arak, kedai arak tutup semua, ni mula balik ni. Tadi 100, dengar berita kemarin 120 orang kena tangkap masuk dalam pusat hiburan. Jadilah teratur. InsyaAllah kata tuan-tuan. Tak masuk lagi noh, 3 minit ni, tak apa. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah apa yang saya nak sebut malam ni, sehinggakan hak peristiwa yang disebut oleh Ibnu Hajar tadi, ketika zaman Sayyidina Umar tu, dahsyat tak dahsyat tuan-tuan, ta'un Amwas ni, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Dia nak menggambarkan teruknya wabak tu. Innal miras qad nuqila ila 9 buyutin fi yawmin wahid. Miras ni ialah harta warisan.
sesungguhnya dipindahkan dalam satu hari ke 9 buah rumah. Kata Syekh Ahli Jumaah, dari sudut hukum nak berlaku timbulnya harta warisan, harta peninggalan menjadi waris ni kan, harta warisan lah, nak pindah kepada 9 buah rumah ni memakan masa puluhan tahun, barangkali ratusan tahun. Tapi dahsyatnya wabak ni, kinayah gambaran kata teruk yang berlaku di Amwas ni, sehari harta warisan berpindah kepada 9 buah rumah. Itu nak abang kata teruk. Jadi ketika itu timbullah macam biasa orang bunyi-bunyi kita sebut tadi. Tapi cara yang mengikut sunnah kita kena faham ialah sekarang dah boleh mai dah. Ni kita duk cerita ni masa tak boleh mai langsung tu. Kita naik lain macam ni, Jumaat sampai berapa belas kali tak pi, sampai kita rasa berdosa ni. Betul tak? Rasa berdosa tak boleh mai Jumaat. Sebenarnya tak apa tuan-tuan. Duduk di rumah itulah, sebab itulah stay at home, itulah ikut sunnah. Cuma law ni dah dibuka. So bila buka mai, ikut sunnah lagu mana? Macam tu Imam Sa'id tadi. Kalau boleh tak usah salam lah. Awak berat dengan bersalam tak boleh. Jangan. Sebab virus ni orang buat kajian, dia jadi aktif bila dia duduk dengan orang. Dia kira nak menguat, nak bergerak. Jadi gitu. Ada satu masjid saya pergi, patuh sungguh kuliah subuh. Patuh sungguh. Saya tengok sini tak ada dah, kita pakai tak pakai dah. Masjid tu semua pakai mask. Hebat saya tahu masjid tu. Patuh semua. Tapi semua pakai tunduk norma baru Ustaz. Bagus, saya kata saya tak jumpa lagi. Yang tu memang betul-betul dapat pahala sunnah, ikut taat kepada perintah ulil amri. Baik. Faham kan? Jadi tuan-tuan dan sekalian, apa yang akan kita lalui ke depan ni, tuan-tuan akan lihat memang dunia berubah. Dunia berubah ni kita tak pernah rasa. Tapi hak berlaku di antara salah satu tadi ni, itulah virus Justinian tu. Dunia dah berubah dah. Virus Justinian ke virus London Azim tadi, separuh penduduk dunia mati. Tapi zaman tu jauh kita tak pernah sedar dan berita tak berapa banyak. Tapi sekarang pun tuan-tuan, keadaan hidup dunia berubah. Maka dikatakan mana-mana negara rakyatnya paling taat dan paling awal keluar daripada virus ni, insya-Allah dia yang akan pertama sekali boleh bangkit balik daripada keruntuhan ekonomi. Dia akan bangkit balik. Jadi dijangka dan didoakan mudah-mudahan kita termasuk yang tu. Termasuk. Negara lain tengah bergelut. Negara lain tengah bergelut ni. Di Indonesia tak buka lagi. Di Mesir, airport antarabangsa mana pun tak buka lagi. Jadi mudah-mudahan kaedah yang kita pihak pemerintah gunakan ni untuk rangsang balik ekonomi, cara dia bagi duit ke orang. So berlakulah rahmat. Dan tuan tengok rahmat dia, penduduk tempatan. Bila orang petani hak mana hak balik, nak masuk balik tak boleh lagi. Di kedai-kedai dia tak banyak. Di Tikan Batu tuan-tuan, orang tempatan siapa kerja meniaga apa semua habis laku. Itu rahmat juga. Itu rahmat kan. Jadi terpulanglah termasuk yang tak disangka-sangka. Allah Ta'ala bagi masa ni hang dapat rezeki, masa ni hang orang lain dapat, hang tak dapat pula. Contohnya macam perniagaan online. Dulu gitu-gitu je. Postman main hantar barang sama saya, pos laju. Saya tanya macam mana niaga penghantaran barang. Dia kata tak larat Ustaz. Kurier peningkatan 29%. Kedai-kedai runcit hak tak berlaku dulu, barang tak berhenti. Jadi Allah bagi hak kau ni, Allah ambil hak kau tu. Jadi pakat-pakat kan. Kita pakat-pakat, orang kata bantu-membantu, tolong-menolong. Dan Allah buka peluang saya tengok untuk orang bersedekah. Timbul pula satu figura Ustaz Abid Liu duk buat lagu tu. Hak tak pernah duk sedekah, duk terfikir, aku tak sedekah ni. Jadi benda ini rahmat kan. Buka ruang, buka pengajaran, buka semangat orang untuk infak fi sabilillah. Hak mana duit lebih pakai. Dan saya rasa tak ada ketika PKP ni orang yang tak makan, mewah lagi ada. Sehingga kan orang yang ditolong oleh Ustaz Abid Liu ni, kalau boleh dia ni tak mau ditolong sangat. Bila nampak semua orang pakai ditolong, tak lagi orang tak main sedekah lah. Dia pergi tu dah.
Mana nak habaq kata ramainya. Rakyat Malaysia ni yang pemurah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita diberi masa banyak tu. Tu ikut sunnah tu, lajak lagi berdosa. Kita bagi masa banyak tu pun setengah jam lebih dah ikut SOP. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita teruskan apa yang kita dah buat ni, kita sabarlah. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmil umur. Semua Allah Taala bagi gambaran dah dalam Quran. Mudah-mudahan bila kita dengar ni kita rasa sejuk balik. Rupanya kita buat ni ikut sunnah. Ianya bukan sia-sia, bukan sengaja-sengaja, bukan perkara kosong. Ada sebab dan ada hikmahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa yassir lana fi kulli umuri dunyana wa akhiratina wa la tu'assir 'alaina fihima ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.